Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Moga korang semua sihat. Okay, jumpa lagi dalam channel Little Heaven Homestay dan saya Fatona. Okay, hari ni saya nak buat update dengan korang dengan saya punya ayam. Ayam saya macam korang tengok dekat video yang lepas, saya dah cakap saya nak kurangkan diorang punya jumlah sebab saya ada kengkangan untuk bajet makan diorang. So Alhamdulillah Allah makbulkan hajat tu. Tinggal 22 ekor je ayam tinggal. Okey. Yang baka bapak 22 23 macam tu lah. Yang jantan yang memang untuk simpan untuk baka ada 4 ekor. Ibu ada 7 ekor. 8 ekor macam tu. Lepas tu ada anak-anak tinggal selebihnya tu. Kan? Ada anak kecil 5 ekor, lepas tu yang sedang besar kan. So macam mana boleh jadi kurangnya? Ada sebahagiannya mati sebab ada masalah kesihatan. Macam demam, sesama batuk. Lepas tu kita yalah, biasa dia dapat bertahan dalam 2 hari 3 hari, lepas tu dia elok semula. Lepas tu sekarang ni tak. Dia macam dah monyok 1 hari. Ya, hari ni macam petang kita tengok monyok, esok pagi dah mati. Dia macam COVID jugalah kan. Dia sekejap je benda tu. Lepas tu dah 5 ke 6 ekor dah mati. Ada ibu, ada anak kecil, ada yang sedang besar. Lepas tu sebahagiannya saya jual. Memang saya jual cepat-cepat lah. Macam ibu telur tu saya, walaupun macamnya, saya simpan yang besar. Kalau orang nak beli tu saya bagi yang kecil-kecil lah. Tapi dalam dia dah besar lah kan. Macam tu. Maksudnya kalau nak buat baka memang simpan yang lawa kan. Lepas tu silau dah kat kebun dapur ni. Silau dah matahari. Lepas tu ada yang saya sembelih untuk saya makan. Maksudnya yang mana-mana yang dah sesema, yang dah patuk, yang masih muda, yang sedang besar tu, dia kecil lagi. Kita nak jual, saya nak jual tak sampai hati sebab dia kecil. Tapi kalau nak makan tu tak ada hal lah, boleh lah lagi makan. Tapi memang sedap lah makan dia, sebabnya dia lembut lagi. Kita boleh buat macam ayam goreng, KFC, macam tu lah kita boleh buat lagi macam tu. Dia punya tekstur dia masih, walaupun dia masih liat, tapi dia tak adalah terlalu liat sangat. Macam tu. Boleh lah, sedap lagi dimakan. Kan. Jadi kalau tak ada kes macam ni, tak dapat lah nak buat kan. Ayam goreng, ayam kampung goreng KFC macam tu. Jadi kita dapat rasa setiap stage usia tu kan, dia punya masakan sesuai, rasa dia, kepadatan isi dia kan, keanjalan dia kan, semualah kan. Jadi itulah, nak kata sedih tak sedih pasal yang mati tiba-tiba tu, memang sedih lah. Ada yang cedera tadi seekor, sebabnya semalam petang ada monyet ke kera ke macam tu lah, dia datang kacau kan. Lepas tu oleh sebab diorang dah memang ada dalam kurungan. Masa tu nak hujan, saya dah kurung diorang siap-siap pukul 5 macam tu. Lepas tu selepas jam tu monyet tu datang. Jadi yang dapat, maksudnya tak ada yang diculik dia yang diculik pergi. Sebabnya dia kacau hak baby yang kecil tu dalam kurungan tu. Jadi dia tak capai, dia tak dapat nak masuk, dan tangan tak dapat nak capai. Jadi baby ni semua bising lah kan. Jadi yelah, kalau baby ayam ni bila dia bising tu, kita mesti terkejut, dan kita betul-betul pergi tengok kan. Macam tu. Saya tengok ada monyet tu datang. Terkejut juga saya, sebab selama ni tak pernah pun ada yang datang nak culik anak ayam macam tu. Masa tu pula memang alhamdulillah semua hak yang diorang tu semua memang dalam kurungan. Kan, kalau tak
hilang segitu je, tak tahu pergi mana kan. Itulah, jadi cuma satu dia cedera, tapi dia sebenarnya sihat. Dari segi kesihatan dia sihat, cuma cedera sebab monyet itulah. Sebenarnya kalau tak, agak mustahil lah untuk dia tu cedera dengan kawan-kawan yang lain, sebab dia kalau ikut usia dia tu paling tua dan dia paling besar, macam tu. Dia pun agak ganas juga, mustahil lah dia untuk dibuli macam tu kan. So itulah dia, masalah ayam, kesihatan ayam ni sebenarnya dah bermaharajalela dah dekat rumah-rumah orang lain, jiran-jiran saya. Diorang sampai tak sempat nak sembelih kan, sebabnya ayam tu dah tergolek dulu, dah pagi dah tergolek kan. Macam kisah saya 4 ekor tu, saya bangun pagi dah tergolek kat bawah. Jadi itulah kan. Jadi saya cepat-cepatlah sembelih mana yang tak sihat. Kuarantin. Macam yang baby tu saya memang kuarantin, maksudnya dia memang tak campur dengan ayam lain. Cuma yang sedang besar tu ada yang macam batuk-batuk sikit. Tu macam tak tahulah kan. Gitu. Cuma itulah kan, lain kali hati-hati dengan ucapan kan, jangan hajat sangat. Itulah. Sebabnya kita tak tahu kan macam mana cara Allah bantu kita untuk kurangkan jumlah tu kan. Sebabnya macam yalah, macam saya nak jual kecil lagi, nak makan sayang biar dia besar sikit lagi kan. Bila keadaan terdesak macam ni, kita terpaksa jual dan kita terpaksa makan. Macam tu. Tapi yalah, nak kata terpaksa, tak rela pun, benda tu sedap kan. Ayam yang sedang besar tu dia sedap. Jadi macam kita merubah persepsi untuk kita simpan dia lama-lama. Maksudnya kita boleh just sembelih je, sedang tu dah boleh sembelih dan boleh nikmati dia punya daging lah kan. Itulah. Saya tak tahu tempat korang, kalau tempat korang pun ada masalah ayam mati dengan masalah batuk apa semua ni, bagi tahu saya kan. Atau korang boleh kongsikan saya macam mana cara nak atasi masalah dia orang ni kan. Sebab saya dah try untuk bagi dia garlic, bawang putih, halia campur dengan nasi, lepas tu bagi dia orang makan. Saya cuma baru sekali test, so tak dapat lagi dia punya result macam mana. Dan saya tak tahu kalau ada cara lain yang boleh bantulah. So kalau korang tahu, so tolonglah kongsi dengan saya supaya saya boleh selamatkan ayam-ayam saya yang baka tu kan, paling tak kan. Sebab diorang semua tengah bertelur. Lepas tu itu je lah yang tinggal kan. Tu je. Okay, itu adalah video beberapa hari yang lepas. Okay, lepas tu saya tak sempat nak edit. So banyak kejadian selepas tu dengan ayam-ayam saya. So baru saya buat ni lah tambahan. So kalau saya nak buat video lain macam malas kan. Jadi saya combine dengan video ni. Untuk perkembangan saya punya baki ayam tu, boleh dikatakan saya kehilangan kesemua ayam saya. Kalau baki yang masih sihat pada saat ni, 30 hari bulan ni, ada 5 ekor baby tu. Itu je yang nampak betul-betul sihat, aktif apa semualah kan. Yang lain semua nampak macam ada risiko jangkitan tu lebih lah kan. Sebabnya bila diorang dah tak sihat tu, dia simptom dia macam ni tau. Dia batuk, sesema, lepas tu dia tak selera makan, dia monyok 1 hari, lepas tu dia mati. Macam tu cara dia. Mana yang antibody kuat tu dia bertahan lah 2 hari, 3 hari macam tu. Tapi tak ada ubat nak bagi dah. Tak ada. Kita maksudnya adalah ikhtiar secara makanan dia ke, air minuman dia, kita bagi air halia ke, air bawang putih ke kan. Tapi boleh saya anggapkan penyakit ni dia macam COVID juga. Dia menyerang paru-paru, dia berlendir, lepas tu susah nak nafas, lepas tu dia yelah, bila susah nak nafas dia akan cuba tarik nafas kan.
Lepas tu sampai satu stage paru-paru dia dah penuh sangat, dia tak dapat nak tarik nafas dah, and then dia mati. Lepas tu dengan biasa diorang ni mati malam tau, pagi-pagi tengok dah gerai. Sebabnya macam malam ni dia sejuk kan, dia dalam kondisi yang dah tak sihat tu, tak boleh nak panaskan badan dia, tak boleh nak fikir nak cari tempat untuk panaskan badan apa semua kan. Lepas tu satu lagi masalah yang saya perasan ada dua. Sebabnya sesama batuk tu dia tak bengkak. Satu lagi tu dia bengkak. Ada satu ibu yang ada video yang saya ambil. Bengkak muka dia, gelap mata. Pada saat tu dia belum mati, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Dia bengkak, muka tu bengkak habis, mata tenggelam macam tu. Lepas tu dia pun ada masalah pernafasan, tapi dia tak adalah batuk, dia tak ada rasa, tak ada bunyi macam kahak tu banyak. Bukan macam yang lain-lain yang terpaksa tegangkan leher untuk ambil nafas, macam tu dia bukan. Tapi muka dia bengkak habis, dia tak larat, tak selera makan apa semua tak. So anak dia pun ibu tu ada anak. Saya rasa anak dia tu pun dah mati sebabnya sebab dia seorang je, dia baby sangat lagi kan. Sebabnya hari ni, semalam petang hari ni saya tak dengar bunyi dia, dan saya tak dapat nak cari dia. Kalau takkan dia aktif untuk makan apa semua kan. Tapi baby tu pun dia ada masalah kesihatan, mata dia buta sebelah. Tadi mungkin sebab kena kencing katak pisang ke apa kan, macam tu. Sebab dia macam simptom mata dia buta tu macam bapa yang mati. So saya tak saya memang perasan dah yang bapa tu dah tak sihat, ibu tu tak sihat. Ibu yang muka bengkak tu lah. Saya tak ada nak sembelih sebabnya satu bapa tu dah tua sangat. Saya macam mustahil untuk masak dan makan lah kan. Kalau untuk saya nak bagi pada kucing saya pun dia terlalu liat macam tu. Saya tak ada rasa nak makan selain daripada tanam dan jadikan dia baja macam tu. Ibu tu pun sama. Saya tangguh sebab dia ada baby, tapi dah kritikal sangat. Saya rasa pun saya tak nak makan sebab dia ibu lama. So dia tu dah kategori pencen lah, memang liat gila lah kan. So saya biarkanlah mati. Saya boleh buat baja lah kan. Memanglah sedih kan, ayam mati keseluruhannya kan. Tapi ia satu yang perlu saya fikir dalam. So sekarang ni mungkin rehat dulu daripada bela ayam secara besar-besaran kan. Bela yang ada dulu, mana yang dapat bertahan. Macam yang baby 5 ekor tu ada lagi, so mungkin bela yang tu je. Mana yang bapak tu ikutlah diorang nak stay ke, diorang nak pergi ke kan. Sebabnya saya dah tak ada ibu dah nak dipasangkan dengan diorang. Macam tu, ibu semua mati, tak sihat apa semua kan. Dah peratusan untuk hidup tu dah lebih kecil lah kan. Macam tu. Jadi ada sebahagian, ada 2-3 ekor yang, bukan 2-3 seekor je yang dah betul-betul larikan diri kan. Dia dah jumpa betina lain kat luar. Sebabnya ayam hutan kat luar kawasan saya ni, banyak ayam hutan yang ada mix dengan ayam hutan. Jadi diorang macam lebih tough dengan situasi ni kan. Macam tu. Jadi
apa yang dalam masa ni InsyaAllah cadangnya lah kan, cadangnya untuk tanam lagi sorghum. Sebabnya saya tak rasa yang saya akan berhenti untuk bela ayam. Sebab saya sukakan telur ayam kampung dan saya macam mana? Saya ada something yang saya maksudnya diorang boleh habiskan saya punya sisa dapur dan saya boleh dapat kompos daripada diorang punya buangan lah kan. Macam tu. Jadi saya rasa saya tak akan berhentilah. Cumanya kali ni saya kena betul-betul fikir, faham yang betul-betul yang benda ni, benda sakit kat atas ayam ni bukan saja-saja Allah bagi sebagai ujian. Dia adalah musibah yang mana dia pastinya ada kaitan dengan dosa-dosa saya kan, yang mana sebelum ni mungkin saya macam mana berkira dengan orang untuk bagi makan. Saya tak kurang bersyukur dengan adanya diorang dalam hidup saya, dalam yang membantu tugas-tugas menghabiskan sisa dapur kan, apa semua kompos apa semua kan. Jadi yelah, perkara yang berlaku ni adalah sebab adalah sebahagian daripada dosa saya sendiri, dan saya tak boleh nak salahkan orang lain, dan tak boleh nak salahkan ayam tu sendiri, dan tak boleh nak salahkan siapa pun. Sebab ni memang efek daripada terlanjurnya saya kan, terlanjurnya kurangnya bersyukur, kurangnya ikhlas untuk menghadapi. Sebabnya bila kita bela benda hidup ni, kita ada tanggungjawab yang kita kena hadapi. Macam bagi dia makan, bersihkan tempat dia kan, pastikan dia sihat apa semua kan. Dalam kejadian ni saya nak kata saya terlalu sedih pun saya tak boleh nak kata terlalu sedih. Sebab saya dapat, maksudnya ada nikmat lain yang saya dapat. Macam saya dapat nikmati makan ayam muda, ayam dara. Saya dapat yelah, saya dah tak stres nak bagi dia orang makan kan. Ada jagung seguni lagi, baru berusik suku kan. Dulu berungut sangat nak bagi makan kan. Sekarang jagung tak habis kan. Itulah jadi rasa macam ya Allah, berdosanya lah kan. Macam tu. Okay, tu je. Sekian dulu. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih buat korang semua yang subscribe, yang like, yang komen, yang sudi menonton video saya yang tak seberapa ni. Okay, Assalamualaikum. Bye.